Seterusnya adalah nyanyian lagu bangsa Johor dan juga negaraku. Bersilakan. Yang bagian Datuk, tuan-tuan dipohon duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Mati Johor, salam Malaysia Madani, salam Bandar Raya. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Munazamin, Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru, yang bahagia Datuk Haji Muhammad Haji Dalmat, Ketua beserta barisan ahli Majlis Bandar Johor Bahru, yang berkuasa Tuan Haji Ismail Yunus Yusuf MBJB, yang bahagia Aina Raja Azatul Syimah Muhammad Timbalan Yusuf MBJB, yang bahagia Puan Nazar Rahmantah, Ketua Unit Pusat Setempat Majlis Bandar Johor Bahru, Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan juga Persekutuan, Ketua Jabatan Majlis Bandar Johor Bahru, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin yang kurnianya dapat kita bersama berkumpul pada petang ini bersempena dengan majlis menandatangani memorandum persefahaman rakan strategik Johor Faslin Greater JB antara Majlis Bandar Johor Bahru bersama agensi dan keluaran perkhidmatan pagi ini. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan ke Menara Majlis Bandar Johor Bahru. Yang berhormat, yang berbahagia adalah Datuk, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, bagi meneruskan acara majlis pada petang pagi ini. Dilanjutkan dengan bacaan doa untuk majlis yang bersilakan Ustaz Muhammad Aiman Ahmad, Pegawai Aula Islam Majlis Bandar Johor Bahru, untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kemuliaan-Mu kami menadah tangan, dengan penuh kehinaan tunduk rasa syukur akan segala kurniaan dan pertolongan-Mu, Ya Allah, sehingga pada saat yang berbahagia ini kami dapat berkumpul di dalam majlis menandatangani memorandum persefahaman rakan strategik Johor Faslin di Greater Johor Bahru di antara Majlis Bandara Johor Bahru bersama agensi teknikal luar. Kami mohon apalah kiranya, Ya Allah, agar majlis ini berjalan dengan lancar, seterusnya mendapat keberkatan di sisi-Mu jua, Ya Allah. Allahumma ya zal fadli wal ihsan. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan pengiktirafan dan komitmen kami dengan roh dan semangat yang tinggi untuk meneruskan kesinambungan pentadbiran ke arah kejayaan wawasan melalui kecemerlangan kepimpinan sebagai asas teras perjuangan. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Justru itu, Ya Allah, berkatilah perhimpunan kami di sini. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk menggempur ajakan sikap dan pemikiran bagi menghadapi era teknologi dan globalisasi. Berikanlah apa kiranya kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, utusan idea dan gerakan minda untuk terus menjana kecemerlangan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat negeri dan negara yang kami cintai. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mengucapkan ribuan terima kasih. Kita mohon tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Mari teruskan dengan yang dipersilakan Yang Muhammad Dato' Haji Muhammad Nazam, Dato' Haji Osman, Dato' Bangga Johor Bahru untuk menyampaikan ucapannya. Dengan hormat takzim dipersilakan Muhammad Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya, salam maju Johor, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahagia saudara pengacara majlis yang saya hormati, bahagia Datuk Muhammad bin Dulmat, Ketua WIP serta barisan ahli majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, diusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Puan IR Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Puan Zahrah binti Mukhtar, Ketua Unit OSC merangkap Ketua Penyelaras Johor Faslin serta program pada hari ini, semua pengarah-pengarah dan ketua-ketua jabatan agensi teknikal luaran, barisan ketua-ketua jabatan MBJB serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di satu majlis persefahaman antara Majlis Bandaraya Johor Bahru dan agensi teknikal sebagai rakan strategik Johor Faslin ataupun JFL. Tujuan majlis ini diadakan adalah untuk kita memperkukuhkan serta memantapkan
kerjasama antara MPJB dan pihak agensi teknikal sebagai rakan strategik dalam menjayakan pelaksanaan Johor Fast Lane MPJB. Seperti yang kita semua sedia maklum, inisiatif pelaksanaan Johor Fast Lane MPJB ini telah berkuat kuasa bermula 1 Januari 2023, setahun dah. Dan pelancaran dan sebaran JFL MPJB ini telah dibuat pada 22 Februari 2023 di Dewan Kenanga yang kita berada pada hari ini. Setelah setahun berlalu, inisiatif pelaksanaan Johor Fast Lane MPJB ini masih belum mendapat sambutan yang menggalakkan dari pemain industri. Hubungan itu, kita harapkan agar majlis persefahaman antara MPJB bersama agensi ini dapat mewujudkan kerjasama strategik supaya inisiatif ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan kepada semua pihak. Memang Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan PBT, MPJB sentiasa menyokong usaha dan inisiatif yang dapat memakmurkan ekonomi Bandaraya Johor Bahru. Lebih-lebih lagi pada tahun ini, Kerajaan Negeri sedang merangka usaha untuk mewujudkan Special Economic Zone ataupun SEZ untuk meningkatkan ekonomi negeri Johor. Sudah tentu prosedur yang cekap dan berkesan sangat dan amat diperlukan untuk kita memproses permohonan daripada pelabur-pelabur dari dalam dan luar negara. Johor Fast Lane MPJB merupakan satu proses pemajuan yang dilaksanakan secara pantas dan tangkas, bermula daripada sebelum kelulusan pelan sehingga bangunan siap dibina di tapak. Seterusnya kebenaran beroperasi dalam masa yang singkat melalui gabungan proses di peringkat kelulusan pelan, pembinaan di tapak, pengeluaran sokongan CCC dan pemberian lesen pengoperasian. Untuk melaksanakan inisiatif ini, penglibatan semua pihak, sama ada teknikal dalaman maupun luaran, principal submitting person ataupun PSP atau pemilik adalah amat diharapkan. Selain daripada itu, JFL juga menjimatkan kos serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi ke arah Johor yang pro pembangunan kerana prinsip yang digariskan adalah berlandaskan kecepatan, kecekapan dan efisiensi. Bagi menggalakkan pemaju atau operator merancang dan merancangkan pembangunan di kawasan pentadbiran MPJB, terdapat 6 inisiatif Johor Fast Lane, iaitu yang pertama, penyelarasan awal teknikal, yang kedua, kelulusan secara serentak, ketiga, kebenaran masuk tapak awal untuk memulakan kerja, keempat, permohonan lesen awal, kelima, pemasangan mesin awal, ini bagi industri, dan yang keenam, penjimatan masa dan kos. Kriteria JFL MPJB sangat berbeza dengan PBT-PBT lain di negeri Johor ini yang lebih menjurus kepada pembangunan industri saja. But in this case for MPJB, skop JFL lebih meluas kepada semua jenis pembangunan yang berorientasikan perniagaan seperti pertama, kemudahan swasta iaitu hospital, sekolah serta dewan. Yang kedua, stesen minyak dan serba nikel, restoran ataupun stesen minyak sahaja seperti Petronas, Shell, Starbucks dan McDonald. Ini bapak McDonald sensitif lah. Kilang, bengkel, gudang dan showroom, pasar raya, kedai ataupun restoran, hotel, motel dan rumah rehat. Sesuai dengan acuan perancangan kawasan pentadbiran MPJB, beberapa kriteria dan syarat telah digariskan untuk menggalakkan pemilik atau operator memilih untuk melalui proses JFL MPJB ini. Yang pertama, tapak terletak di dalam kawasan yang terancang. Yang kedua, telah selesai urusan tanah. Yang ketiga, tapak telah tersedia untuk pendirian pembangunan. Keempat, kemudahan infrastruktur dan utiliti telah tersedia. Yang kelima, dokumen teknikal seperti EIA, TIA dan RSA telah diluluskan oleh jabatan-jabatan teknikal yang berkaitan. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua agensi teknikal yang telah banyak
memberi kerjasama yang baik dan komitmen melebihi 100%. Ini lebih daripada 100% sebenarnya. Kepada setiap permohonan yang dikemukakan dan juga program yang diadakan oleh MPJB, sama ada kehadiran mesyuarat jawatan kuasa atau juga program seperti hari ini, adalah diharapkan dengan kehadiran wakil dari setiap badan profesional dan juga reda dapat diwar-warkan di kalangan ahli semasa perjumpaan atau juga melalui website, Facebook, TikTok dan media sosial yang lain. Begitu juga dengan kehadiran pihak IRDA, MAIDA, Invest Johor, mungkin selepas ini akan lebih banyak pembangunan yang masuk menggunakan medium Johor Fast Lane MPJB. Saya yakin dan penuh percaya dengan kerjasama semua pihak dalam memberikan komitmen pelaksanaan JFL MPJB ini dapat merancangkan pembangunan dan menarik lebih ramai pelaku untuk melabur di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berhormat Datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada masa ini dunia menekankan perancangan pembangunan yang tersusun dan fleksibel yang berteraskan kepada pencapaian dalam Sustainable Development Goals yang antara lain menekankan kepada 17 perkara untuk dicapai oleh semua pihak. Dalam hal ini, pihak pemaju boleh memainkan peranan yang sangat penting dengan turut menyumbang ke arah inisiatif hijau dan rendah karbon seperti mewujudkan laluan basikal, penyediaan lampu bertenaga solar, CCTV serta lanskap yang boleh membantu mempercepatkan usaha ke arah menjadikan bandaraya Johor Bahru ini bandaraya yang mampan. Di pihak MPJB pula, inisiatif ini jika dilaksanakan oleh pihak maju ataupun pelabur, maka inisiatif yang bersesuaian untuk mengiktiraf dan menghargai usaha yang dilaksanakan oleh pemaju ini boleh diperbincangkan sebagai galakan untuk menambahbaikkan berterusan. It means to say that kita boleh bincang untuk ditolak daripada ISF ataupun development charges apa-apa elemen yang dimasukkan oleh pihak pemaju yang menyokong agenda kelestarian bandaraya boleh kita anggap walaupun dia dibina di dalam kawasan pembangunan mereka sendiri untuk menjadikan bandaraya yang lebih selamat, lebih dihuni, kita boleh bincang untuk ditolak daripada ISF ataupun development charges. Untuk makluman semua, pada Disember 2023 MPJB telah melancarkan Johor Bahru Integrated Operations Control Center ataupun JBIOCC yang merupakan komitmen MPJB untuk membangunkan Johor Bahru sebagai bandar pintar dan mencapai sasaran SDG. JBIOCC ini akan dilengkapi oleh 500 CCTV dengan teknologi AI yang akan dipasang dan telah dipasang di seluruh bandaraya bagi tujuan kawalan trafik dan keselamatan, selain turut akan ditambah baik dengan fungsi amaran awal jika berlaku banjir. Setakat ini MPJB telah diiktiraf sebagai early adopter Smart City daripada Plan Malaysia dan kita bercita-cita untuk memperkembangkan lagi fungsi dan aplikasi pintar yang lebih menyeluruh, terutamanya berkaitan dengan pengurusan perbandaran. Selain daripada itu, pada tahun ini MPJB telah komited untuk menjayakan projek penghijauan melalui peruntukan RM1 juta untuk menanam pokok teduhan hingga Disember 2024. Oleh hal yang demikian, kita sangat berbesar hati sekiranya para pemaju, pelabur, malah agensi kerajaan juga boleh turut serta di dalam pelbagai program yang dilaksanakan di peringkat MPJB bagi menjadikan bandaraya Johor Bahru ini berdaya huni dan lestari. Saya percaya agenda kemampanan bandar dapat dicapai sekiranya kita berani mengambil langkah untuk mengadaptasi teknologi, untuk mentransformasi dan mendigitalkan prosedur dan cara kerja kita untuk mempertingkatkan kecekapan. Sekiranya perkara ini dapat dilakukan, maka lebih banyak inisiatif seperti JFL, Smart CCTV, integrasi sistem amaran awalan banjir dan lain-lain ini dapat dilaksanakan bukan sahaja menjimatkan sumber tetapi turut mempercepat tindakan terhadap sesuatu permohonan tanpa isu. Hormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengarah-pengarah dan ketua jabatan yang dapat hadir menjayakan majlis kita pada petang ini. Adalah diharapkan perjanjian persefahaman antara Majlis Bandaraya Johor Bahru dengan agensi Tuan Puan sebagai rakan strategik Johor Fastlane tidak hanya terhenti kepada program JFL sahaja dan boleh diteruskan dengan perancangan lain dalam usaha mencapai agenda kemampanan dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Menyentuh tentang perkara ini, mungkinlah kalau dapat kita duduk bersama di peringkat jabatan juga untuk bukan saja sekarang kita cerita pasal pelabuhan dan swasta. Ini nak cerita pasal bangunan-bangunan kerajaan ataupun infrastruktur kerajaan yang dibina oleh majlis. Mungkin boleh juga difaslinkan ataupun dipermudahkan supaya setiap pembangunan yang dibina oleh majlis ataupun pejabat daerah tu tak kisahlah, as long as it's a government building, kita boleh facilitate untuk keluar CBC cepat. Apa yang kita tak nak, Dewan dah setiap setahun tak boleh digunakan lagi. Jadi ini pun satu perkara yang bukan saja kita facilitate untuk pelabuhan dan swasta, tetapi juga facilitate our own buildings yang kita bina untuk tujuan awam yang boleh kita percepatkan atau permudahkan dari sudut mendapat services supaya bangunan-bangunan ini boleh dikomisionkan dan boleh mendapat CPC dalam tempoh yang telah ditetapkan. Ini satu inisiatif yang kedua lah, selepasnya insya-Allah kalau boleh kita bincang. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada unit OAC yang diketuai oleh Puan Zahra binti Mokhtar yang berjaya mengadakan program Majlis Persefahaman bersama pasukannya. Majlis Persefahaman petang ini antara pihak BJP dengan agensi teknikal sebagai rakan strategik Johor Fastlane, dan saya berdoa dan berharap dengan adanya kerjasama yang erat antara kita semua sebagai jabatan ataupun agensi yang dilihat sebagai the hope of the public, untuk kita deliver the best so that kita boleh come together untuk deliver this Johor Fastlane from time to time. Kali ini this is not just the first level, mungkin akan ditambah baik dalam masa-masa akan datang dari sudut meluluskan projek-projek dan juga pelaburan-pelaburan yang masuk ke dalam negeri Johor. Sekali dengan sekali sukacitanya, sekali lagi mengucap terima kasih dan berharap saya kena rasmi, bukan rasmi kan? Tadi tak rasmi sign. Saya dengan lafaz dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Datuk. Kita menghormati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sebelum kita saksikan untuk bicara menandatangani memorandum persefahaman pada petang yang pagi ini, kita saksikan terlebih dahulu tayangan video ini berkaitan dengan Johor Fastlane MBJP. Sama-sama kita saksikan tayangan. Johor Fastlane atau dikenali sebagai JFL MBJP dirasmikan pada 22 Februari 2023 oleh Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ia telah dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa OAC bilangan 22 tahun 2022 dan telah dipersetujui pelaksanaannya pada 1 Januari 2023. Johor Fastlane ini dikendalikan di bawah unit pusat setempat Majlis Bandaraya Johor Bahru, dipacu oleh Puan Zahra binti Mokhtar, Ketua Unit Pusat setempat BJP. Pelaksanaan JFL ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Ia dapat memberikan masa proses pelan kemajuan
menjimatkan kos, jadi tarikan kepada pelabur dan memberikan impak positif buat ekonomi individu. Selain itu, JFL ingin memberikan sertifikat signifikan terhadap salah satu kemajuan, yaitu penyelarasan perkara teknikal di peringkat awalan, kelulusan diberikan secara serentak, kebenaran bekerja awal di tapak kerja, pengeluaran desk operasi per mes dan lain-lain lagi. Bagi melancarkan Joe Fastlane ini, terdapat kriteria dan syarat-syarat yang perlu dipastikan. Di antaranya adalah pemilihan operator dan jenis pengoperasian per mes telah dikenal pasti, pembangunan yang berimpak tinggi, syaratnya tanah telah selaras dengan pembangunan, tapak telah tersedia untuk pembangunan, infrastruktur dan utility sedia ada telah tersedia untuk menyambung tapak yang laporan impak kepesanan seperti EIA, dan RSA telah diluluskan. JFL ini dilususkan bagi pembangunan yang berorientasikan perdagangan seperti bangunan kemudahan swasta seperti hospital, sekolah dan dewan, peminyak dan serbaguna atau restoran sesebuah, pasar raya, kedai, hotel, motel, rumah rehat dan sebagainya. Dengan secara ringkasnya, ia dapat disimpulkan bahawa terdapat 4 versi JFL yang mudah untuk difahami, iaitu pembentangan awalan projek dan penyelarasan isu teknikal, iaitu project brief, pertimbangan projek JFL di dalam mesyuarat jawatan kuasa unit pusat setempat, kebenaran khas mula kerja awal dan pengeluaran lesen operasi. Lawatan tapak bersepadu adalah lawatan yang dilaksanakan secara bersama di antara agensi teknikal luaran dan agensi teknikal dalaman MBJP di pengeluaran sokongan SISIS. Agensi teknikal luaran yang terlibat seperti Bomba, Syarikat Air Johor, Tenaga Nasional Berhad dan lain-lain lagi. Manakala agensi teknikal dalaman yang terlibat adalah Jabatan Perancangan, Jabatan Bangunan, Jabatan Penyelesaian, Jabatan Landscape, Jabatan Pelesinan, dan lawatan ini diselaraskan oleh unit pusat setempat. Terima kasih. Tadi sikit paparan berkaitan dengan kelebihan dan Fastlane khususnya tempoh masa yang singkat, penyematan kos, tarikan ekonomi bagi pembangunan booster dan juga merancangkan pembangunan pertembakan Johor pembangunan dan juga prinsipnya cepat, cekap dan juga efisien. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, kini tiba masa itu kita sama-sama kita saksikan berbicara menantangani memorandum persefahaman bersama dengan agensi dan keluaran. Itu majlis yang dipersilakan yang berhormat Dato' Bandar Johor Bahru, silakan Dato' untuk mengambil tempat. Jadi kita juga mempersilakan barisan penghormat kita yang akan menantangani bersama Dato' Bandar. Yang pertama dipersilakan yang berbahagia Abu Bakar Abdul Aziz, pengarah Jabatan Kerja Raya Johor, tetampil. Silakan. Juga dipersilakan yang bagi Azrin Khalil, pengarah Jabatan Pengarah dan juga Saliran Negeri Johor, dipersilakan. Juga dipersilakan bagi Dr. Muhammad Fahmi Yusof, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor,
Selanjutnya diserahkan Encik Raza Garjimin, Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Johor. Selanjutnya diserahkan yang bagian Tuan Muhammad Fahmi Yahya, Kabit Tanah Daerah Johor Bahru, dipersilakan. Dan terakhir dipersilakan yang berbahagia Tuan Muhammad Taufik Saleh, Urus Besar Jabatan Perancangan dan Kejuruteraan Indah Water Consortium atau IWP. Dalam barisan yang akan menandatangani sesi pertama ini dipersilakan kepada Dato' dan tamu utama kita untuk mengambil tempat. Silakan. Dalam dokumen telah tersedia di atas meja dipersilakan kepada Dato' dan juga tamu kita untuk menandatangani memorandum persefahaman yang merupakan satu proses kemajuan yang dilaksanakan secara pantas dan tangkas yang bermula daripada sebelum kelulusan plan sehingga penggunaan siap dibina utama seluruh penggunaan beroperasi dalam masa yang singkat oleh gabungan proses diberikan kelulusan plan pembinaan utama serta pengeluaran langsung dengan CCC dan pembinaan rezim pengoperasian. Sebelum sudah berbicara menandatangani memorandum ini dan seterusnya, tangan dipersilakan bersama yang ada pada bersama dokumen untuk sesi bergambar. Dipersilakan. Sebagai simbolik persefahaman. Silakan kepada Dato' sekali lagi untuk tampil di hadapan dan bersama dengan dokumen untuk sesi seterusnya. Silakan. Okey, rekan-rekan media. Okey, insyaAllah selepas ini kita ke sesi yang kedua iaitu upacara pertukaran memorandum persefahaman antara Majlis Bandar Johor dan juga sebahagian lagi rakan-rakan strategik dalam Johor Faslin yang menjadi TJB antara PJB dan juga agensi teknikal luaran dengan disaksikan oleh kawan-kawan kita yang telah pun sama menjalankan upacara penandatanganan MOU. Untuk yang kedua, bagi tujuan pertukaran memorandum persefahaman ini, kita menjadi tanda persilakan yang saya Rongga Suruhjaya Bomber Siti Rohani Nadir merupakan pengarah Jabatan Bomber dan Camat Malaysia Negeri Johor untuk tampil. Silakan. Nasdem. Juga sebagai simbolik persefahaman
rakan strategi Jawa Faslin ataupun JFL Dr. Jerry. Yang kedua kita ibu mempersilakan TPR Muhammad Husaini Harun, Ketua Undang Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor. Selanjutnya kita mempersilakan kepada Encik Mat Noh Mat Sis, Pengurus Besar Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Juga dipersilakan yang berbahagia Encik Zamri Muhammad Sa'ad, Ketua Jabatan Perancangan Renville SAJ. Juga dipersilakan Encik Muhammad Muhsin Agus Salim, Blok Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM. Dan silakan tuan untuk menentukan. Dan yang terakhir silakan Encik Muhammad Aizzuddin Abdul Fattah, Timbalan Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Modal dan Pembersihan Awam ataupun SW Coms. Terima kasih kepada Dato' dan seterusnya kita ke sesi bergambar yang kedua. Kita mempersilakan bagi Dato' Ketua WIB Suisa dan juga Timbalan Suisa untuk tampil ke pentas untuk sesi bergambar. Dipersilakan. Agensi teknikal luar dan juga dalaman PSB dan juga pemilik satu operator untuk jaga Jawa Faslin pada yang jadual transport ditetapkan. Terima kasih dan silakan kepada Dato' dan Bapak kita untuk mengambil tempat. Sebenarnya kita sudah berbicara iaitu mengenai MOU ataupun Memorandum Persetujuan dan juga bicara perkara yang baru saja kita saksikan, maka sudah majlis yang berlangsung pada petang ini. Terima kasih kepada semua dan silakan yang berhormat bagi Dato', tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian untuk menikmati jamuan. Selamat jamuan sekalian. Silakan.